Masih sedikit rentetan daripada ayat sebelum menceritakan hal ahwal ahli syurga dan ahli neraka pada khususnya ahli neraka apabila mereka ditayangkan api neraka depan mereka. Dahlah mereka waktu mati dalam kubur, masuk dalam kubur tu, dah ditayang-tayangkan tempat yang bakal mereka duduk dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kita pada muka surat 487 ni. 487. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita muka surat 488 tuan. Muka surat 488. Bismillahirrahmanirrahim. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا
إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين ما بعد وتراهم يعرضون عليها خاشعين. Masih sedikit rentetan daripada ayat sebelum menceritakan hal ahwal ahli syurga dan ahli neraka pada khususnya ahli neraka apabila mereka ditayangkan api neraka depan mereka. Dahlah mereka waktu mati dalam kubur, masuk dalam kubur tu dah ditayang-tayangkan tempat yang bakal mereka duduk dalam neraka. Setelah tu mereka tengok sendiri kepanasannya, kesakitannya ahli neraka dan bakal mereka dimasukkan ke dalamnya. Dan engkau juga akan melihat mereka didedahkan kepada neraka dalam keadaan tunduk membisu dengan sebab kehinaan yang mereka rasai, sambil memandang ke neraka itu hanya dengan mengerling kerana gerun dan takut, tak berani tengok banyak kepada keadaan neraka yang membakar, hanya dengan mengerling kerana gerun dan takut. Dan orang-orang yang beriman pula berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah
sebenar-benarnya mereka yang merugikan diri sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat. Dengan sebab mereka memilih perbuatan derhaka di dunia, ingatlah, sungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab siksaan yang kekal, muqim, azab yang kekal. Maka Allah gambarkan bagaimana mereka menyesal dan orang beriman tahu bahawa mereka itulah orang yang paling rugi. Kenapa digambarkan ahli neraka tu orang yang paling rugi? Rugi ni maksudnya dulu dapat banyak, mewah, hebat, lepas tu hilang, jatuh. Rugilah. Kalau tak ada apa, memang tak dapat juga, jadi tak nampak ruginya. Maka apa yang digambarkan rugi yang sebenar adalah mereka. Sebab orang kafir dulu menganggap bahawa harta benda yang mereka siang malam penat lelah cari itu menguntungkan, memberi keselamatan, kejayaan, setelah mati pun berjaya. Jawatan yang dia berebut-rebut, sanggup bergaduh-gaduh nak dapat tu, ini menguntungkan. Dia mati nanti pun benda ni boleh tolong dia, menguntungkan dia. Seperti mana orang kufar Quraisy, mereka kata kalaulah waktu zaman di Mekah, dia kata kalau Muhammad cakap macam Bilal ni masuk syurga, Bilal bin Abi Rabah, sahabat Nabi, yang miskin, yang kena hina, yang kena siksa, bekas hamba bangsa Habsyah. Kalau macam Bilal ni ahli syurga, macam Yasir, bapa kepada Ammar bin Yasir, isteri Yasir Sumayyah, dua-dua tu syahid. Macam ni masuk syurga. Khabbab bin Arat, kuli yang diseksa teruk oleh tuan dia, macam ni masuk syurga. Kalaulah Muhammad cakap orang macam ni masuk syurga, sudah pasti kami ni lagi hebat syurga kami. Syurga kami lagi hebat. Syurga kami lagi mewah, lagi nyaman, lagi banyak dengan kenikmatan. Sebab dia kami maksud di situ adalah orang kufar Quraisy yang mendabik dada tengok. Dia nilai syurga tu dengan penilaian dunia. Dia ada harta banyak dunia, aku lagi syurga hebat sebab aku kaya sekarang. Dia orang ni engkau kata syurga, apa pun tak ada kat dunia ni. Miskin papa kedana. Kalau ini syurga, kami lagi tinggi syurga, lagi hebat. Dia menilai dengan mata dunianya. Ini tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah hindar daripada cinta kepada dunia sehingga kita menilai orang dengan mata dunia. Kalau kita menilai orang dengan mata dunia, berarti kita sudah ada cinta dunia. Yang mana Nabi sebut, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia tu, kalau cinta dunia tu adalah ibu bagi segala kerosakan. Ibu bagi segala kerosakan. Kenapa bila menilai orang dengan dunia itu sudah ada cinta dunia? Ya, dia tengok, oh dia ni mulia, hebat sebab dia harta banyak, disanjung, popular, glamour, orang sebut-sebut nama dia, orang kenal dia, oh dia hebat. Yang tak dikenali tak hebat. Ahli ibadah yang tak mempunyai harta banyak, tak ada apa hebat dia. Menilai orang dengan penilaian dunia, berarti dia dunia sudah masuk dalam mata dia, jadi kacamatanya, jadi filter pada pemikiran dia. Penapis, duk fikir apa pun, fikir hal dunia. Ini bahaya, dah ada bahaya. Maka wajib kita ni kena menilai sesuatu dengan penilaian Islam, penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah nak menilai seseorang kedudukan tinggi rendah bergantung pada harta banyak, oh dia hebat. Hebat dari sudut akhiratnya. Oh, dimuliakan, disanjung, dihormati melebihi ulama-ulama, orang-orang saleh, ahli akhirat yang tak miliki dunia. Maka itu tanda dia telah melangkah-langkah ke jalan kehancuran kalau dia tak bertaubat dan bersihkan diri daripada tersebut. Seperti orang kafir ni nampak, oh kami untung. Tapi orang beriman nampak dah. Wa qala alladhina amanu, orang beriman nampak dah. Nampak apa dia? Dan mereka berkata, innal khasirin, sebenarnya orang yang rugi adalah khasiru anfusahum, merugikan dirinya dan ahli keluarganya. Maksud dia sanggup biar diri dia terhumbal dalam neraka, tak kisah, yang penting dia dapat harta.
Biar jalan kepada neraka tak kisah, anak isteri dia terhumban dalam neraka tak kisah. Yang penting dia dapat glamour, dapat nama, dapat kedudukan tinggi dan sebagainya. Bukan kita nak sebut bahawa orang yang ada kedudukan tu tak ada nilainya di sisi Allah, tak berharga. Tak. Bergantung dia menggunakan jawatan dia. Kalau dia pegang jawatan tinggi tapi dia gunakan untuk agama Allah, perbetulkan agama Allah, bertindak adil pada agama Allah, maka jawatannya itu menguntungkan, memberi manfaat yang besar. Kalau dia menggunakan hartanya itu untuk mendapatkan keuntungan akhiratnya, maka harta dia tu menambah keuntungan untung, dia tak rugi. Kekayaan tak bawa pada rugi. Jawatan dia tak bawa pada rugi. Glamournya tak bawa pada rugi. Dia menggunakan untuk dakwah, menggunakan untuk Islam, menggunakan untuk kebaikan, untuk mengajak orang kepada amar ma'ruf contohnya. Maka apa yang dia ada, dia gunakan untuk kebaikan, maka benda tu menguntungkan, tak merugikan. Tapi nak sebut di sini orang kafir yang mana dabik dada, kaya kami harta banyak boleh, kami lagi syurga hebat. Yang tu yang dikatakan, orang kata mereka ni rugi je. Harta banyak tak bawa pada untung, bawa pada rugi, bawa pada azab, bawa pada neraka, malah azab yang berkekalan. Ala innadh zalimin, sungguhnya orang zalim macam dia orang tu fi azabim muqim, akan diletakkan dalam azab yang kekal selama-lamanya. Wa ma kana lahum min awliya min awliya yansurunahu min dunillah. Dan tiadalah bagi mereka siapa saja yang boleh membantu. Tak ada pembantu, tak ada boleh tolong. Bila? Di akhirat. Dunia, kena apa semua senang je. Semua orang nak tolong dia. Sebab orang pun hendak pada harta benda dia. Yang surunahu min dunillah, tak ada seorang pun, mana-mana wali, mana-mana keluarganya, ahli keluarganya, orang terdekat, siapa-siapa pun yang boleh membantu dia, menolong, selamat daripada azab Allah. Wa man yudlilillah, kalau Allah dah cop dia tu orang yang sesat, fama lahum min sabil, maka dia pasti takkan jumpa jalan yang lurus. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, puan-puan, kita kena sentiasa minta jalan lurus, hidayah Allah. Sebab tu sebagian orang tertanya-tanya, kita dah Islam, kita dah sembahyang, tapi kenapa setiap rakaat duk minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuklah kami ke jalan yang lurus, jalan yang telah kau beri nikmat dan kejayaan kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Kenapa kita duk minta lagi? Kita dah dapat hidayah apa? Dah, kena sentiasa. Sebab hidayah ni ada ketika orang dapat daripada awal tapi terputus tengah jalan. Na'udzubillah. Akhirnya menjadi murtad dia, boleh jadi keluar daripada Islam, boleh jadi dia orang yang sesat, boleh jadi dia orang yang rugi, seruginya muflis di akhirat nanti. Tapi kita minta hidayah sampai penghujung hayat. Minta dikekalkan dalam hidayah. Minta dikekalkan dalam landasan jalan sabil, jalan Allah yang Allah redha, tuan-tuan. Kena minta. Sebab tu kita tak layak nak mendabik dada. Dalam surah yang lain, surah Al-An'am, tak salah saya, Allah Ta'ala sebut tentang kalaulah seorang tu dia hanya memuji diri dia atas ibadah yang dia buat. Contoh, tuan-tuan datang semayang, datang masjid, duduk dalam masjid, i'tikaf, semuanya. Tak boleh kita hanya kata, alhamdulillah. Kalau dia tak sebut alhamdulillah, dia kata ini sebab saya dapat didikan daripada guru saya, sebab tu saya datang masjid. Saya dididik oleh ayah anda saya, semuanya, sebab tu saya jinak dengan masjid. Tak sebut langsung nama Allah, tak puji langsung Allah Ta'ala yang bawa engkau sampai ke sini, tak ingat Allah tak langsung, tak puji Allah, sedangkan dia puji diri sendiri. Kata Nabi SAW, itu tanda kekufuran dah menghinggap pada diri dia. Dah kafir tu. Kafir makna dua, kafir akidah ataupun kafir nikmat. Kafir akidah terkeluar Islam lah, na'udzubillah, jadi murtad. Kafir nikmat, dosa besar. Barang siapa yang dapat. Jadi kita, tuan-tuan, walaupun kita rajin masjid, kita semayang, puji Allah, alhamdulillah, Allah yang bagi hidayah, alhamdulillah, Allah bagi taufik, Allah bagi dorongan, Allah bagi peluang, Allah pilih kita datang masjid, pilih kita solat, pilih kita baca Quran. Puji Allah. Jangan nak letak kata
kita pandai. Oh, sebab saya belajar agama, sebab tu saya datang masjid. Salah. Tak, sebab Allah yang pilih. Tapi hal yang tak baik, hal dosa, kalau kita terjebak dengan satu dosa, jangan sebut kata ni takdir Allah. Oh, Allah yang takdirkan saya buat maksiat tu. Buat macam mana? Allah yang takdirkan berlaku maksiat. Ini berdosa pula. Ini buruk adab, buruk sangkaan kita pada Allah Ta'ala. Dalam hal yang salah, kita nisbah Allah yang takdir. Dalam hal yang baik, kita kata ni kehebatan diri kita. Ini orang yang kufur nikmat. Boleh jadi ungkapan kalau dia yakin betul-betul macam tu, berarti dia boleh jadi terkeluar Islam. Kalau sekadar cakap, oh saya sebab tadi orang suruh saya datanglah. Dia tashkil saya, dia bagi dorongan sehingga saya alhamdulillah dapat belajar Quran bersemuanya. Tak sebut nama Allah langsung, tak puji Allah langsung. Tu bahaya. Kalau dia cakap tu sekadar shortcut, tapi dalaman hati dia yakin dia datang ni adalah taufik Allah, hidayah daripada Allah, tarikan, dorongan daripada Allah Ta'ala, maka masih akidah dia selamat. Cuma bahaya mulut dia cakap macam tu. Sekurang-kurangnya letak Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dengan sebab saya belajar tadi, saya dapat buat ibadah. Saya dapat mengiktikaf dalam rumah Allah. Orang tu kawan ajak saya datang, lepas tu saya dapat ni. Alhamdulillah. Kaitkan dengan kebesaran Allah Ta'ala. Benda yang baik kita sebut ni datang daripada Allah. Benda yang tak baik, maksiat, terjebak silap, dosa, ini kelemahan saya. Sebut kata ini iman saya yang lemah, kelemahan saya dan sebagainya. Istajibu li rabbikum, sahutlah dan sambutlah seruan Tuhan kamu, min qabli an ya'ti, sebelum datangnya yaumul la maradda lahu min Allah, sebelum datangnya suatu hari yang tidak ada mampu mana-mana berlindung daripada kemurkaan Allah kecuali amalan atau perlindungan daripada Allah. Kita tuan-tuan, sebab tu satu ayat, satu doa daripada Nabi SAW, Nabi ajar sebelum tidur. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. La malja'a. Tidak ada tempat selamat, tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat selamat, illa ilaika, kecuali hanya balik kepadamu, ya Allah. Jadi kita kena tawakal kepada Allah. Tempat selamat, tuan-tuan, daripada banyaknya maksiat. Kalau orang tu Allah nak bagi hidayah, walaupun dia buat maksiat banyak, dia tahu cara dia nak selamat daripada maksiat yang banyak ni, iaitu kembali pada Allah, bertaubat pada Allah, datang ke rumah Allah, baca ayat Allah, sujud kepada Allah Ta'ala, angkat tangan kepada Allah, minta pada Allah Ta'ala. Itu tempat selamat dia. Bukan dia buat maksiat, dia lagi lari jauh-jauh daripada Allah, lagi bertambah maksiatnya, wal'iyadzubillah. Istajibu li rabbikum, sahutlah panggilan Tuhanmu. Dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala sebut, wahai anak Adam, aku memanggil kamu sehari semalam 5 kali, kenapa kamu tak datang kepada aku? Maka Allah murka dengan perbuatan anak Adam. Laisa lakum fi hisnun aw malja', tidak ada benteng selamat, tembok yang selamat, tempat yang selamat untuk kamu berlindung, kecuali kamu kembali pada Allah. Datang rumah dia, datang menghadap pada dia, sujud pada dia. Wala tajidu yawma idzin man yunkiru ma yanzilu bikum minal adab. Lebih-lebih lagi di akhirat. Nak selamat di akhirat, dunia kena cari Allah. Dunia kena cari Allah. Bawa semua apa yang kita ada kepada Allah. Bawa macam mana? Ada harta, buat untuk Allah. Ada tenaga, guna untuk Allah. Ada nikmat-nikmat apa yang boleh kita guna untuk kebaikan, iaitu kembali kepada Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, manusia berkata, di mana tempat kita nak lari selamat hari kiamat nanti? Kalla la wazar. Tidak ada tempat yang selamat kecuali hanya kembali kepada Tuhan engkau. Begitu yang ayat lain, lasta alaihim bimusaitir, tidak ada tempat yang boleh kamu berlindung daripada kemurkaan Allah Ta'ala.
Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, hendaklah kamu buat sedekah sebanyak-banyak. Fa inni ra'aitukunna, sungguhnya aku dah tengok kamu, iaitu golongan wanita, aktsara ahlin nar, orang yang paling banyak jadi penghuni neraka orang perempuan. Maka bebaslah diri kamu daripada jalan ke neraka dengan perbanyakkan sedekah. Sedekah ni kafarah yang besar, tuan-tuan. Bukan sekadar kita nak dapat pahala, memang dapat pahala sedekah. Tapi sedekah juga memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah juga menghalang jalan ke neraka. Sedekah menghalang, menutup pintu neraka. Semuanya kena ada keikhlasan lah. Apa tu? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, takutlah kamu kepada neraka, hindarilah kamu, jauhi kamu daripada neraka walaupun kamu derma secebis daripada sebiji tamar. Walaupun kamu derma secebis, bukan sebiji, satu koyak daripada biji tamar. Maksudnya derma sekecil tu pun mampu menghindarkan kamu daripada neraka. Apatah lagi yang tuan-tuan masuk mungkin RM10 besar tu. RM1 masih besar kalau nak nilai dengan sebiji tamar. 10 sen, lebih kurang kot 5 sen ke. Itu pun kalau betul-betul ikhlas, mampu menjarakkan, menjauhkan, membentengkan kita, memadam api neraka. Lebih-lebih lagi sedekah yang rahsia. Macam mana sedekah rahsia? Memang kita tahulah sedekah rahsia orang tak tahu. Satu. Yang kedua, lebih hebat sedekah rahsia ni, kalau kita buat sedekah tak ada orang tahu tapi orang kutuk kita. Orang hina kita, engkau ni kedekut langsung tak pernah bagi. Tapi dia bagi. Contohnya orang tu bagi sedekah, orang tak tahu, orang kutuk dia, engkau ni kedekut, tak pernah sedekah, apalah engkau ni, banyak duit kedekut. Orang kutuk. Ini tingkatan, kalau datang ujian macam tu, sedekah tadi berkembang lagi besar pahala dia. Kalau sanggup kita silent juga, tutup mulut. Yalah, okey lah. Minta maaf lah. Tak cerita, kau kata aku tak sedekah, aku bagi tau. Yang ni apa aku bagi, yang ni aku bagi. Itu yang pahala besar tadi dah kecut, mungkin hilang terus. Lagi sukar untuk kita buat kebaikan, Masya Allah, lagi besar pahalanya. Kata Nabi SAW, aku lihat golongan wanita lah yang paling banyak jadi penghuni neraka, maka kamu banyakkanlah sedekah. Kerana sedekah ni seolah pemadam yang paling hebat padam api neraka. Maksudnya menjauhkan daripada dosa, bawa pada api neraka. Sehingga Nabi sebut, idza qulta li sahibika, kalau kama qala, lebih kurang ayat Nabi macam itulah, mafhum daripada hadis, kalau seorang tu cakap pada kawannya, ta'al uqamiruka, mai kita bertaruh judi. Fal yatasaddaq, hendaklah dia buat sedekah. Maksudnya tadi dia cakap benda tak baik lah kan. Mari kita bertaruh judi, bola siapa menang, mari kita bertaruh judi, ni siapa menang contohnya. Walaupun tak buat pun, tak keluar duit pun, saja cakap gurau-gurau, seronok gelak-gelak. Hati-hati tu. Cakap macam tu dah terkeluar daripada mulut, dah ada catatan dosa. Walaupun tak buat lagi, dah ada catatan dosa. Tapi tak jadi buat, mungkin bolehlah Allah padam. Ataupun tercatat dosa kecil, terhindar dari dosa besar sebab tak buat. Maka nak padam silap cakap tadi ni, falyatasaddaq, hendaklah dia denda dirinya dengan sedekah. Banyak mana nak denda? Terpulang dia sendiri tentulah. Dia yang tentukan berapa denda dia nak keluar. Nak bagi RM10, RM100, RM1000, RM1 ke RM5 ke, terpulang kat dia. Supaya mudah-mudahan itu jadi pengampun kafarah pada silap cakap dia tadi ni. Termasuklah apa cakap yang kita cakap hal-hal dosa. Kita dah terkeluar cakap, sekadar nak member gurau-gurau gelak-gelak je. Tapi Allah mak terkeluar cakap silap, salah, benda dosa, istighfar juga. Tapi belakangnya kita buat sedekah kerana istighfar. Kadang-kadang istighfar kita tak mampu nak padam dosa. Kerana tak ikhlasnya. Kerana tak khusyuknya. Tapi dengan sedekah yang ikhlas, yang sembunyi, mampu untuk madam dengan mudah. Kata para kaum wanita tadi, Nabi kata kaum wanita ni banyak ahli neraka, buatlah sedekah banyak-banyak. Walima ya Rasulullah, pasal apa pula orang perempuan ni
banyak dalam neraka. Faqala Rasulullah SAW, saya baca hadis tuan, li'annakum takthurna syikayah, kerana kamu ni banyak sangat mengomel, mengadu hal yang tak betul. Wa takfurnal ashir, kamu ni mengingkari suami. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Jadi apa maksud? Kata Nabi, kebanyakan para ulama mengatakan kebanyakan orang perempuan ni waktu suami dia buat baik tak salah apa, macam-macam lah puji melambung-lambung. Waktu suami dia silap satu benda, ni bukan orang sini lah, bukan orang Masjid Falah ni tuan, cover sikit kan, tempat lain. Ni kita baca hadis, kita tak tuju pada siapa-siapa pun, tak reti pun, tak nampak pun siapa-siapa. Ni baca hadis. Jadi kata para ulama, iaitu bila sekali dia marah, dia kata, engkau ni tak pernah buat baik apa langsung kat aku. Dulu bukan main puji melambung. Silap satu, dia kata engkau tak pernah buat baik, engkau tak pernah muliakan aku, tak pernah engkau nak sayang kat aku. Kan? Kan? Tu takthurnal syikayah, dan dia banyak mengadu pada orang lain hal suami dia. Sembang dengan kawan sama perempuan, suami ai lah gini. Oh ya ke, suami ai pula macam ni. Itu berdosa tuan. Mendedah keaiban suami. Bagi juga suami tak boleh mendedah aiban isteri. Tak boleh cerita kat kawan dia pula, isteri aku macam ni. Tak boleh. Tutuplah. Kena tutuplah, kena cover lah. Orang kata keaiban masing-masing ahli keluarga. Takfurnal ashir, engkar kebaikan yang ada pada pasangan. Sama ada suami engkar kebaikan isterinya ataupun sebaliknya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, kalaulah orang lelaki buat baik kepada orang perempuan banyak, lama dah buat baik ni, thumma tarakta yauman, Nabi kata, duk buat baik banyak dah. Muliakan dia, bagi tu, bagi macam-macam. Satu kali je, satu hari ya Nabi, tarakta yauman, satu hari tak buat baik. Tersilap ke, terlupa ke, tersalah ke. Qalat, isteri cakap, ma ra'aitu minka khairan qad, engkau tak pernah buat baik apa langsung. Kau tak pernah buat baik kat aku. Padahal yang buat baik banyak, yang silap satu. Tak usah saya cakap tu pasal time marah je. Kan? Time naik angin je. Pasal dia buat salah hari ni. Ya, time naik angin, tapi wajib kena mengadu pada dia, minta maaf. Kena minta maaf, kena melutut depan suami, minta maaf silap cakap tadi ni. Yang dia buat silap sehari tadi tak minta maaf. Saling minta maaf, tapi dosa isteri itu lagi besar daripada cik suami tadi ni. Ma ra'aitu minka khairan qad. Itu kata-kata yang menyebabkan Allah murka. Ammal mu'minu salih, adapun lelaki yang salih, fasya'nu kama qal, seperti mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim daripada Suhaib Ar-Rumi, in asabathu sarra syakara. Orang mukmin yang betul, bila dia dapat nikmat, kebaikan, kesihatan, kesejahteraan, kejayaan, dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, Allah yang bagi. Dia ingat Allah, semua dia ingat Allah. Jangan tuan-tuan sekadar, ni saya yang pandai, ni sebab saya lah, ni sebab idea saya lah yang kita berjaya ni. Ini yang Allah murka ni. Cakap tak ingat Allah langsung. Syakara, syukur pada Allah, dapat kenikmatan. Fakana khairallah, itu mendatangkan untung yang besar untuk dia. Wa in asabathu dharra, bila dia ditimpa kemudaratan, musibah, kemalangan ke apa segalanya, sabara, dia bersabar. Tenang, Allah takdir. Maksudnya alhamdulillah lah silap kita, Allah beri teguran, ada hikmahnya Allah buat macam ni pada kita. Niat dengan baik. Fakana khairallah, itu pun datang pahala pada dia. Yang dapat nikmat pun pahala, hilang nikmat pun mendatangkan pahala pada dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, takkan berlaku pada siapa-siapa kecuali hanya istimewa untuk orang beriman je. Hanya berlaku pada orang beriman sahaja tuan. Allahu akbar, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah tinggikan kesabaran kita, dan Allah sentiasa tanamkan dalam jiwa kita, minda kita, kesyukuran atas nikmat yang macam-macam Allah bagi. Kita ni tuan-tuan, walaupun dapat musibah, satu musibah contohlah sakit, jatuh, terlanggar, sepatutnya walaupun kena ada kesabaran, tu benda yang patut dituntut, tapi kesyukuran tu tetap ada. Kena bersyukur pada nikmat Allah. Kena musibah pun nak bersyukur ke? Sebab
Allah bagi sakit tu satu benda tu je. Padahal nikmat lain masih kekal kat kita. Masih banyak yang kita tak nampak nikmat. Apa dia? Kan sakit kat mana? Sakit kat kaki. Sebab gaut contohnya kan. Sakit kat kecil manis, tapi nikmat jari, nikmat tu, nikmat ni, nikmat menghirup udara, mata boleh lihat. Walaupun makin kabur, tapi masih bersyukur, masih banyak lagi nikmat yang kita dapat. Banyak lagi nikmat yang patut kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka jangan tinggal dua benda ni. Syukur atas nikmat, maksudnya boleh kata hampir sepanjang hayat kita kena bersyukur walaupun masa kita ditimpa musibah. Ingat, Allah bagi musibah satu, berjuta lagi yang kita dapat nikmat. Jangan kita dapat satu musibah, kita fokus, aku kena musibah ni, aku hilang benda ni, aku sakit benda ni, tak boleh nak hidup dah. Wih, banyak lagi yang kau dapat. Kau tak nak melihat ke benda-benda yang lain yang kau kecapi. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kalaulah mereka masih engkar, mereka masih lawan, tak mau bersyukur, masih lagi mulut tu cakap benda yang tak baik, masih mikirkan hal-hal yang tak selayaknya bagi Allah Ta'ala, fa in a'radu, maka biarlah dia orang, biar dia yang sesat dengan hal mereka. Fama arsalnaka 'alaihim hafizan, kami tak bukanlah kami utuskan engkau untuk jaga iman mereka. Nak jaga, jangan. Kau hanya menyampaikan, bagi ilmu. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, kena buat macam ni. Kalau dia nak langgar juga benda yang haram, in alaika illal balagh, kamu takkan dipersalahkan wahai Muhammad. Kamu hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna idza adzaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Manusia ni memang, dan ingat, sungguhnya bila kami memberi manusia merasai suatu rahmat, sikap kebanyakan manusia ni macam ni. Bila dapat nikmat, dapat benda yang baik, dia akan gembira, seronok sehingga lupa bahawa nikmat tu datang daripada Allah. Kan? Dan sebaliknya, jika mereka ditimpa suatu kesusahan disebabkan dosa dia, Allah timpakan satu kesusahan, punca dosa dia yang buat, yang mereka, maka mereka segera membantah serta melupakan rahmat yang mereka telah menikmati. Tadi cerita hal perempuannya, semua Allah tegur, semua sekali. Kena satu musibah tapi dia lupa nikmat yang pernah dia kecapi berpuluh tahun dah. Musibah baru kena hari ni, musibah baru kena 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang 40 tahun lagi, yang waktu lain kamu cergah elok je, tak nak bersyukur ke yang tu? Itu Allah nak tegur tu. Kan? Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Bila kena musibah, banyakkan manusia ni jadi kafir terus. Kafir ada dua tadilah, sama ada kafir akidah, terkeluar Islam, ataupun kafir nikmat, kufur nikmat, iaitu tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan disebutkan bahawa wa inna idza a'tayna, sungguhnya kami bila kami berikan kepada manusia nikmat, ghamarnahu birrakha kasihah wal aman, mereka lupa dan tak nampak bahawa itu satu nikmat yang hebat, yang pemberian Allah, seperti kesihatan, keamanan, rezeki yang banyak. Waktu dapat, dia lupa nak bersyukur. Dia rasa, okey, biasalah bila kita jaga kesihatan, dapat sihat. Kita makan yang bagus-bagus, sihat lah. Dia nampak sebab makan dia bagus-bagus, sebab itu sebab ni. Sedangkan sihat semua, walaupun asbab dia makan benda sihat, badan dia sihat, tapi ada juga orang makan benda tu tak sihat pun. Jadi hakikat sebenar kesihatan tu datang daripada Allah. Keamanan macam tu juga Allah yang bagi. Luas rezeki, semua daripada Allah. Semua daripada Allah. Tak ada langsung. Yang berlaku ni bukan daripada pentadbiran Allah Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru, Allah Ta'ala sebut. Ingat, segala ciptaan muka bumi ni Allah yang cipta, dan segala pentadbiran, perintah, segala pentadbiran, nak bagi sakit, nak bagi demam, nak bagi sihat, nak bagi aman, tak aman, perang ke apa segalanya, semua tu tadbir daripada Allah Ta'ala. Wasa'atar rizqi, dapat rezeki banyak, kurang, semua tu datang daripada
kawalan Allah. Tapi Allah pula akan buat, ada sebab. Sebab engkau yang pilih dosa, sebab tu Allah tarik nikmat ni. Engkau banyak amalan, tapi Allah nak bagi juga susah payah dalam bentuk ujian, supaya susah payah tu engkau dapat pahala. Wa in usiban nas bisayyi'ah, bila ditimpa kepada manusia keburukan, seperti nikmat ni bencana apa ajalah, wa bala wa syiddah, susah, ujian, sakit, fakir, hilang harta, mungkin berpunca daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Fa innal insana juhudun ma taqaddama min ni'am. Punca mungkin waktu dia dapat nikmat dulu, dia mulut tak rajin nak bersyukur pada Allah, maka Allah tarik balik. Ada juga orang yang bersyukur tapi Allah tarik juga. Tapi untuk dia bersyukur tapi Allah tarik juga. Tarik itu supaya mendapatkan pahala kepada dia. Macam mana kita nak tahu Allah beri ujian bagi sakit, tapi sakit ni tanda murka Allah, bagi sakit ni tanda Allah nak bagi pahala. Tandanya bila kena benda tu, dia lebih dekat pada Allah. Kena sakit tapi masih bersyukur, masih jaga amal ibadah, masih mendekatkan diri dengan Allah, tanda yang tu Allah bagi, tanda Allah sayang kat dia. Nak bagi dia sakit tu, bagi tambah pahala lagi, bagi banyak lagi sabar dia, apa sebagainya. Kalau kena sakit tu, menyebabkan dia terus tinggal amalan, tak jadi semayang, pasal sakit tak nak semayang, pasal sakit tak puasa, cari alasan, sakit sikit je, tinggal benda yang fardu, berarti itu pemberian dalam bentuk kemurkaan Allah. Wal'iyadzubillah. Yansaha wa la yadhkurha bisabid dharri wal alwaqi'. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut lagi, lillahi mulkus samawati wal ard, Allah yang milik. Allah sebut bahawa segala yang berlaku langit bumi ni semua milik Allah. Kita ni milik Allah, bumi milik Allah, segala-gala milik Allah. Tuan-tuan faham tak apa dia yang Allah nak sebutkan? Kalau kita ni milik Allah, berarti terpulang kepada Allah, nak letak kita macam mana, nak tadbir kita macam mana, nak buat kita macam mana. Kalau dia nak bagi kita susah, musibah, terpulang itu hak dia, sebab kita milik dia, kan? Kalau dia nak bagi orang ni, berjaya, harta pun banyak, amalan pun banyak, dia dekat dengan ulama, dia hebat, amalan bagus, nampak untung, terpulang pada Allah. Seperti satu ketika sahabat Nabi datang, sahabat-sahabat yang miskin ni datang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, kawan-kawan kami, sahabat kami ni orang kaya, harta banyak, kurma, kebun sekian banyak, mereka semayang macam kami juga, pahala semayang sama macam kami, pahala puasa lebih kurang macam kami juga, pahala jihad lebih kurang macam kami, tapi mereka dapat sedekah tu, sedekah ni, kami miskin tak ada apa, tak boleh nak buat. Ada tak amalan yang boleh kami lawan dia orang, potong dia orang dengan cara kami miskin ni? Maka Nabi kata ada. Setiap kamu punya tasbih, itu sedekah. Tahmid, itu punya sedekah. Amalan zikir tu sedekah yang banyak. Maka dia orang pun gembira dapat. Dalam riwayat lain Nabi bagi amalan baca 33 tu subhanallah alhamdulillah Allah akbar lepas sembahyang. Mereka pun amal. Sampai satu ketika mereka datang mengadu lagi pada Nabi, ya Rasulullah, kami mengadu ke engkau dulu ni, jadi engkau bagi kami berzikir ini, berzikir itu, supaya kami dapat pahala menandingi amalan sedekah dia orang. Tapi dia orang dah sedekah pun buat, zikir yang kami buat pun dia orang buat juga, macam mana kami nak lawan lagi? Maka Nabi kata, itu pemberian Allah, itu anugerah Allah pada siapa yang dia kehendaki. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum tu yang dulu kita dah baca, walau basatallahu rizqa li'ibadi labaghaw fil ard, mungkin Allah tahu orang ni tak mampu nak duduk di kedudukan macam orang tu, Allah letak dia tahap macam ni. Orang ni tak mampu, Allah letak tahap, tapi semuanya mampu bawa berjalan kepada jalan syurga. Para sahabat yang miskin pun mampu bawa ke syurga, para sahabat yang kaya-kaya pun mampu pergi ke syurga juga, yang susah apa kedana pun mampu pergi ke syurga juga, kalau dia jaga amalannya, jaga imannya, jaga kebaikan mereka terhadap agama. Masya Allah. Jadi kita bersyukur apa yang kita dapat, berusaha sekadar sekuat yang kita mampu untuk dapatkan apa saja yang kita hajati, tapi jaga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada benda yang mendatangkan kemurkaan Allah.
Lillahi mulkus samawati wal ard. Ay innahu ta'ala khaliqus samawati wal ard. Allah yang menciptakan seluruh ada langit dan bumi, dan dialah memiliki, dialah yang mentadbir, nak bagi sikit, nak bagi banyak, nak kurang, nak lebih, nak musibah tak musibah, semua dia punya hak. Wa annahu ma syaa kana, apa yang dia nak semua jadi, semua berlaku. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau dia tak nak sesuatu, benda tu takkan berlaku. Walaupun seluruh manusia nak buat benda tu, tapi kalau Allah tak kehendak, takkan jadi. Wa annahu yu'ti man yasha, Allah mampu beri apa saja kepada siapa saja. Dan dia wa yamna'u man yasha, dan boleh Allah halang tak bagi daripada pemberian kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi kita hanya bersyukurlah apa yang kita dapat. Tak dapat pun bersyukur. Alhamdulillah, semua tadbir daripada Allah. Wala mani'a lima ata, tak ada siapa boleh halang kalau dia nak beri. Wala mu'tiya lima mana', tak ada siapa mampu memberi kalau dia tak nak bagi. Itu kehendak Allah Ta'ala. Baik. Orang berdatan, insyaAllah. Kita habiskan sikit muka ni. Jadi Allah Ta'ala sebut tadi, semuanya milik dia. Pentadbiran apa nak berlaku pun milik dia. Dan yahabu liman yasha'u inathan, dialah yang maha memberi pada siapa saja yang dia kehendaki, anak perempuan ataupun dia nak bagi anak lelaki. Tu hak dia belaka. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Au yuzawwijuhum dhukranan, ataupun dia nak bagi orang tu dapat ada anak lelaki dan perempuan. Tu hak dia belaka. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, ada juga yang Allah jadikan tak dapat anak. Aqim. Aqim ni kita tahu mandul ni, tak dapat anak. Innahu alimun qadir. Dia yang maha mengetahui. Apa hikmah dia bagi pada orang ni dapat anak lelaki je tak ada perempuan. Yang ni pula dapat anak perempuan tak ada lelaki. Yang ni pula ada lelaki perempuan. Yang ni pula tak ada anak langsung. Innahu alim. Dia maha mengetahui. Memang kita sedih. Kadang ada orang sedih tak dapat anak. Sedih gini tak dapat anak lelaki. Sedih tak dapat anak perempuan. Tapi Allah yang alim, dia maha tahu, dia maha mengetahui apa hikmah dia buat macam tu pada family yang macam ni, macam ni. Qadir, dia yang mentakdirkan. Dia yang maha berkuasa. Jadi kalau kita ingat benda macam tu, takkan ada kekecewaan, silap siapa lah maksudnya ni tak dapat ni, tak dapat ni. Tak perlu kita nak persalahkan pada siapa. Kita yakin ini takdir Allah. Allah dah bagi macam tu, adalah hikmah dia, ada kebaikannya. Wa ma kana li basharin an yukallimahullah. Baginda Nabi SAW apabila dapat anak pertama Zainab, anak kedua Ruqayyah, anak ketiga Ummu Kalthum, tiga pertama semua perempuan, maka Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia takut bila Nabi dapat, dia lahir anak perempuan, dia takut Nabi kecewa. Sebab kan tu baru Islam, maksudnya Nabi barulah, agama Islam baru nak berkembang. Jadi dia masih bawa fikiran-fikiran zaman jahiliah. Fikiran zaman jahiliah, kalau lahir anak perempuan, suami dia mesti mengamuk punya. Suami dia mesti rasa malu duk fikir nak bunuh anak perempuan ni. Selalunya macam tu. Tapi bila datang Nabi Muhammad, rupanya anak perempuan dia adalah perempuan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Maka Sayyidatina Khadijah takut. Alamak, takut Rasulullah mengamuk ke apa? Rasulullah marah ke apa? Rupanya Rasulullah gembira, menamakan dia dengan Zainab, nama yang mulia, dan sehingga gembira mengisytiharkan dia anak perempuan. Oh, Khadijah kata, pelik pula, maksudnya baginda Nabi SAW bergembira dengan anak perempuan. Tak macam orang jahiliah yang lain yang kecewa bila dapat anak perempuan. Tiba-tiba kelahiran anak kedua pun anak perempuan juga, dia pun masih takut-takut. Tiba-tiba Nabi seronok gembira, lahir anak ketiga pun perempuan juga. Dia takut-takut. Tiba-tiba dia tengok Nabi gembira, maka dia pun gembira. Lepas tu barulah dapat anak lelaki yang lain dan sebagainya. Dan terakhirnya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, yang semua anak baginda Nabi SAW daripada Sayyidina Khadijah, kecuali anak lelaki Nabi Ibrahim seorang sahaja daripada Maryah Qibtiyah. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara. Jadi antara tanda kita bersyukur dan gembira dengan anak, maka salah satu tandanya kita kena bersyukur dengan melakukan akikah. Tanggungjawab mak ayah, tanggungjawab bukan wajib, maksudnya tanggungjawab yang disunatkan, sunat muakkad dituntut pada mak ayah mengakikahkan untuk anak dia. Sebaik-baiknya adalah hari yang ketujuh kelahiran.
Atau gandaan 7, 14, 21. 21 pun tak mampu, tak ada duit lagi nak sembelih kambing. Bila-bila masa je lah. Buat je lah. Tapi tuan-tuan, kita dah dekat dengan korban. Banyak orang bila korban, dia pun nak buat akikah juga. Tak ada masalah. Cuma nak tanya sikit, tuan buat akikah pada hari 4 hari 10, 11, 12, 13 hari raya korban tu, buat akikah hari tu, korban buat tak? Korban tak buat lah Ustaz, duit dah buat akikah. Kalau macam ni lebih baik jangan akikah, korban dulu. Sebab korban hanya setahun 4 hari tu je. Akikah bila-bila boleh buat. Tunda ke hari mana pun. Pada hari tu utamakan korban. Kalaulah ya saya buat akikah tapi korban pun saya buat, okey, silakan, tak ada masalah. Maksudnya korban tu kena ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab korban ni adalah sunat muakkadah, sunat yang muakkad dituntut bagi satu family. Satu family kurang-kurangnya ada satu bahagian. Kurang-kurangnya ada satu bahagian. Contoh satu bumbung rumah ada satu bahagian korban. Kalau sekadar Masjid Al-Falah ada berapa puluh? 30 ekor. Saya rasa 30 kali 7 berapa tuan? 210 bahagian kah? Kan? Tak mencakupi keseluruhan umat Islam kita yang berada di bawah karya Masjid Al-Falah lagi. Banyak lagi orang tak buat. Tapi ya, kita yakin orang yang tak buat di Masjid Al-Falah, dia buat tempat lain. Banyak sampai ke Kemboja lah, ke mana. Tak apa, tak masalah. Yang penting buat korban. Jangan sampai orang yang tak nak buat korban ni akan dimusuhi oleh Nabi SAW. Sampai Nabi kata, orang man wajadalahu sa'atan, siapa yang ada duit, kemampuan pada hari raya, tapi masih falam yudahya, tak mau lagi buat korban. Ada duit tapi tak mau buat korban, relax je, tak mau buat korban, maka berambus dia, jangan main dekat, jangan datang dekat tempat kami semayang ni, jangan main masjid, pergi jauh-jauh. Kena halau dengan Nabi tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sekali kita biar berlalunya 4 hari tu, 10, 11, 12, 13 hari yang boleh kita korban, kita tak buat ibadah korban. Biar satu umbung. Contoh anak kita dulu tahun lepas dia tak kahwin lagi, dia bujang, dia lah rumah kita lah, satu, kita ambil satu bahagiannya. Tapi dia tahun ni dia dah kahwin, duduk rumah lain, kita suruh dia buat satu bahagian, kita satu bahagian. Suruh tuan, hantarlah ke mana pun, Masya Allah. Nak hantar tempat murah ke, semua ada kebaikan masing-masing. Kalau buat tempat sendiri, ada kebaikan yang tak ada pada tempat lain, sebab kita boleh tengok, ini lembu saya nak kena sembelih nanti ni, ni saya punya ni. Darah menitik turun, Nabi kata sebelum darahnya kena bumi, Allah dah ampun dosa dia, gugur dosanya. Tapi kalau buat di luar kita tak nampak, tak apalah. Buat di luar ada kelebihan lain pula. Mungkin di tempat kita ni, benda yang sulit-sulit orang tak proses sangat. Contohlah kan, tapak kasut kaki tu mungkin orang tak ambil. Usus perut orang tak buat kot. Adalah buat tapi tak ke semua. Tapi kalau buat tempat miskin, dia habis. Dia manfaatkan, siap dengan tai-tai itu, dia buat baja, dia manfaatkan. Ada kelebihan di sudut tu pula. Kan? Jadi kalau buat, contohnya macam saya anjurkan, tolong uruskan korban ke Mekah. Ada kelebihan pula di Mekah, kelebihan lain, iaitu gandaan pahala kepada 100,000 kali ganda amalan kita di tanah Mekah. Masih kita buka korban siapa yang nak buat di Mekah, insya-Allah boleh kita uruskan kambing, unta dan sebagainya. Jadi kata Syekh Fahmi Zamzam dulu pernah di sini, orang tanya dia, mana lebih baik Syekh, nak buat kambing ke, nak buat unta ke, nak buat lembu ke? Khilaf ulama banyak. Ada yang mengatakan kambing, sebab kambing ni lengkap seekor. Kepala tu kita punya, tanduk tu kita punya, kaki 4 tu kita punya. Kalau kongsi satu lembu, 4 kaki tu kena kongsi 7 orang. Maksudnya tak lengkap seekor. Ini pandangan ulama. Ada yang mengatakan lembu lebih baik sebab daging dia lebih banyak daripada kambing. Unta lagi baik, begitulah. Tak apalah mana-mana lebih baik pun. Yang penting, kesimpulannya, yang penting kita buat. Kadang-kadang orang kata, saya tak ada duit Ustaz. Tak ada duit. Yang kira kemampuan untuk buat korban, hanya ada tempat tinggal. Hari raya kita ada tempat tinggal. Hari raya kita ada makan minum. Hari raya kita ada pakaian. Okey? Dan nafkah untuk isteri anak. Makan untuk semuanya. Ada. Ada lebih sikit. Duit cash tak ada. Tapi yang ada, cincin emas. Yang ada rantai kahwin ke apa tu, kalau boleh yang tu cairkan untuk buat korban. Cair maksudnya gadai ke, jual ke,
buat korban. Dituntut sangat-sangat untuk buat. Itu kira kita ada kemampuan walaupun tak ada cash, tapi ada dalam harta yang bentuk harta beku tadi ni. Jadi sampai macam tu kita dituntut untuk buat korban. Jangan kira, oh di sini dah banyak, tak payah saya nak buat. Kita nak buat korban bukan tujuan manfaat daging. Itu memang tujuan, tapi tujuan yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Tapi tujuan paling utama kerana diperintah. Allah suruh, Nabi suruh kita buat. Walaupun daging dah banyak, tak apa daging banyak, urus cara daging banyak. Yang penting kita nak buat. Itu korban ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat laksanakanlah ibadah yang termulia. Lebih-lebih kita nak masuk ni 1 Zulhijjah tuan. 1 Julai bersamaan 1 Zulhijjah. Maka 1 Zulhijjah ni seboleh-bolehnya kita tingkatkan amal, kerana amalan pada 10 terawal Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, amalannya gandaan sangat hebat. Sehingga Nabi kata tidak ada hari yang lebih Allah cinta kalau kita buat amal soleh melebihi daripada amal yang kita buat pada 10 terawal Zulhijjah. Sahabat tanya Rasulullah, kalau jihad di jalan Allah, walau jihad jalan Allah, amalan 10 terawal Zulhijjah ni lagi baik. Kecuali orang yang jihad tadi dia pergi dan syahid dan tak balik, hartanya pun habis, maka itu lagi tetap lebih mulia. Maka kita dan hari 10 Zulhijjah, hari raya tu sangat Allah nantikan tumpah darah, iaitu ibadah korban. Dan jangan lupa pula untuk amalkan puasa antara 1 sampai 9, lebih-lebih lagi 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari wukuf. Jadi bagi orang yang tak buat haji, sangat dituntut untuk berpuasa pada hari 9 Zulhijjah. Maka siapa yang berpuasa pada hari tersebut, Allah ampun dosa yang tahun lepas dengan tahun yang berbaki ini. 2 tahun, modal dia puasa 1 hari je. Dan hari Arafah adalah hari pembebasan ahli neraka yang terbanyak. Tak ada hari yang lebih banyak melebihi hari Arafah. Maka kita gunakan hari tersebut, hari mulia, untuk berdoa, berzikir, memuji Allah Ta'ala, dan di samping kita berpuasa pada Allah. Dan juga kalau tak mampu 1 sampai 9 pun, yang pertama jangan tinggal 9 bulan puasa. Yang kedua 8 bulan kau boleh kembar 2 hari ini tuan. 8, 9. Itu hari yang sangat dituntut untuk berpuasa. Kalau lagi bagus 1 sampai 9 lah, 9 hari. Wallahu ta'ala akan memberi manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi Allah, barikana fi hadzal yawm wa barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.